Hello. Kali ni saya nak buat video mengenai review untuk filem baru Spider-Man, No Way Home. Um, saya pakai personal emoji ni lah. Okay, so saya akan start dengan summary. Apa cerita dia, dan terus terang saya akan terus terang kata review filem ni ada spoiler. Okay, so okay. Spider-Man No Way Home ni adalah mengenai sambungan daripada The Last Spider-Man movie, dan terus sambung mengenai watak Spider-Man tu telah orang kata dibongkar, dan orang ramai sudah tahu siapa sebenarnya Spider-Man. Spider-Man adalah Peter Parker. So ceritanya start begitulah, macam mana Spider-Man hadapinya, dan dia ada problem untuk deal dengan masalah dia sebagai Peter Parker dan orang kenal dia. Okey. Okey, lepas tu bagi saya rasa problem ni kecil saja bagi dia, kecil sangat. Macam kalau orang tahu kamu Spider-Man is so small, masalah kecil. Tapi bagi dia masalah besar. Tapi cerita ni bagaimana solusi yang Peter Parker cari membuatkan problemnya lagi teruk. So apa berlaku? Peter Parker pergi jumpa magician nama Doctor Strange, kawan dia juga, dan minta Doctor Strange membuat satu sihir supaya orang lupa siapa dia, orang lupa identitinya sebagai Spider-Man. Tapi problemnya dia cakap orang semua lupa dia Spider-Man kecuali mereka yang tahu dia Spider-Man sebelum jumpa Mephisto. Jadi magic itu berjaya. Tapi sebenarnya apa berlaku, orang yang mereka musuh-musuh dia yang kenal dia dari versi-versi Spider-Man yang lain muncul, dan juga Spider-Man dari versi-versi lain juga muncul dan fight dia. Fight jahat-jahat yang ni, dan versi-versi Spider-Man lain cuba membantunya. Itu dia cerita dia, very simple, very solution dia. Tapi solution itu memberi banyak pening kepala dan banyak lagi problem. So pada yang minat MCU mungkin akan happy sebab Doctor Strange ada. Jadi ceritanya itu dia punya summary-nya. Jadi very simple kan? Apa pandangan saya? Okey. Pandangan saya, mungkin saya sudah tua, mungkin saya sudah biasa dengan cerita-cerita MCU. Bagi saya ceritanya bagus. Maknanya well made. Tapi bagi saya tidak suka. Sebab bagi saya ceritanya hanya biasa, tak ada nothing new or nothing yang buat saya memperingati cerita ini sampai ataupun rewatch movie ini sekali lagi. Kenapa saya cakap begitu? Okay, first of all saya akan start dengan apa yang baik. Apa yang baik adalah special effect ni bagus. Kemunculan Spider-Man versi lain bagus. Tapi villain dia yang muncul seperti Dr. Octopus, Green Goblin, musuh-musuhnya bagi saya sudah tengok. Mereka muncul dulu berlawan dengan Spider-Man. Jadi bagi saya nothing new. Kan, nothing new sebab kita sudah tengok versi musuh-musuhnya sudah pernah berlaku sebelum ini. Faham tak? Inilah orang kawan-kawan saya susah nak faham kenapa saya tak minat filem ni. Sebab musuh-musuhnya kita sudah tengok. Dan nothing new. Dia just macam nothing surprising. You just seronok mengenai watak-watak Spider-Man yang muncul, versi lain.
But that's it. Tidak ada benda yang exciting bagi saya sebab musuh-musuh dia kita sudah tengok. Saya sudah tengok Dr. Octopus, Green Goblin, Sandman, apa lagi yang muncul? Sandman, Electro. Jadi sudah, kalau kamu sudah tengok Spider-Man sebelum ini, kamu sudah kenal musuh-musuh dia, kamu sudah tengok Spider-Man sudah mengalahkan semua musuh-musuhnya. Jadi dalam filem ini, surprise, Spider-Man juga mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi benda ni hanya berulang-ulang. Jadi saya ingat, lainlah kalau dia berlawan dengan musuh baru kan. Jadi ada something exciting. So it's the same, benda yang sama. Itu yang buat saya tidak berapa suka sangat. Okay, kita sambung. Semalam telefon saya sudah habis bateri, jadi tidak boleh buat habis review. So hari ni tengah hari kita buat habis review itu. So video filem Spider-Man ini adakah sesuai untuk kanak-kanak? Bagi saya masuk sinema itu ada juga kanak-kanak yang menonton, tetapi mereka seperti tidak faham sebab konsep-konsep dalam filem tu agak pelik kan, pasal multi-universe, magic. Mungkin mereka tidak faham lah. Dan terus terang filem ni banyak bercakap. Actionnya ada juga actionnya tengah-tengahnya, akhirnya. Tapi ada juga scene kematian. Saya tak mau spoiler lah siapa mati tu, terlampau obvious . Tapi scene kesedihan, banyak scene sedih. I think, saya rasa kanak-kanak tak sesuai untuk tengok. Tapi bagi mereka yang tidak pernah tengok filem Spider-Man sebelum ni, maknanya Spider-Man Andrew Garfield, even Spider-Man yang sebelum tu lagi, mungkin mereka akan, kalau mereka belum tengok filem-filem tu, okay, movie ni memang untuk kamu lah. Memang kamu first time tengok Spider-Man lawan dengan Hobgoblin, atau first time tengok Spider-Man lawan dengan Dr. Octopus. So filem ni mungkin untuk anda. Tapi untuk mereka yang sudah tengok sebelum ni, jadi mungkin agak bosan lah, itu pandangan saya. Okay, skornya untuk filem ni, saya bagi adalah basic saja, 5 out of 10. 5 dari 10. So bagi saya filem yang pertama Tom Holland ni, the first Spider-Man yang dia lawan dengan Vulture, bagi saya tu adalah benda yang saya suka paling best sekali dalam filem trilogi ini. Sebabnya dalam filem the first Tom Holland Spider-Man tu ada banyak benda-benda baru kita belajar. So banyak macam banyak orang baru tahu dia Spider-Man, so benda baru kan. Itu banyak Tony Stark bagi dia new suit, benda baru. And kita dengar macam even the computer dalam suit Spider-Man yang cakap dengan dia dalam suara wanita. So banyak benda yang baru dalam filem tu. Jadi saya suka until today, hingga kini saya masih tengok the first Spider-Man tu yang lawan dengan Vulture. Lagipun filem ni bagi saya okay, kalau you just want to habiskan masa. I tengok orang dewasa pun dia macam rasa bosan, kanak-kanak lah bosan. It's too long bagi saya lah. Saya mau habiskan cepat. Tak ada benda baru. Itu saja. 5 dari 10. Terima kasih ya.